Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we continue with part 2 for the 2.2 homologous series. Okay, in the previous lesson, we already learned about explain homologous series and then construct molecular formula, structural formula and name the members of the homologous series. Okay, in the previous lesson, kita dah tengok secara overall bagi alkane, alkyne, alcohol, carboxylic acid and ester. Okay, and then teacher dah terangkan more berkaitan dengan alkane dan juga alkyne. So, untuk hari ini, okay, untuk perkongsian video teacher pada kali ini, teacher nak tengok pula lebih lanjut berkaitan dengan alkyne, alkohol dan juga carboxylic acid. Okay, so kita continue with the alkyne. Siapa yang belum lagi tengok video teacher yang part 1, make sure scroll balik, tengok balik part 1. Okay, now we continue with alkyne. Okay, what is alkyne? Okay, alkyne is the unsaturated hydrocarbon, the presence of triple covalent bond between the carbon atom. Okay, untuk alkyne ada triple bond. Okay, ada triple bond, ikatan ganda 3. So, what is the triple bond actually? Okay, triple bond ini menunjukkan bahawa itu merupakan functional group bagi alkyne. Okay, bagi alkyne, functional group ni ada triple bond. Okay, and then the general formula for the alkyne is CnH2n minus 2 and N-nya bermula dengan 2, 3 and so on. Okay, ini semua kamu kena ingat lah. Okay, so the examples here for the first members is N is equal to 2. Okay, katakanlah N-nya bermula dengan 2. Okay, katakanlah N sama dengan 2. So, kita masukkan ke dalam general formula untuk alkyne CnH2n tolak 2. So, kita akan dapat C2 okay, so kita akan dapat C2H2 times 2 minus 2. Okay, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat C2H2 darab 2, 4 tolak 2, 2. So, kita akan dapat yang ni. Okay, nampak? Okay, so Rhodes name is the obtained from the longest chain carbon atom and then the longest chain is 2 lah. Okay, add the suffix "-ine" to the Rhodes name because "-ine" is the members of alkyne in the homologous series. Ni yang kamu dah belajar masa part 1. Okay, so kat sini ethyne. Okay, jadi ini adalah Rhodes name. Ini adalah Rhodes name dan ini adalah suffix bagi alkyne. So, alkyne Y-N-E. Combine with Rhodes name. Ingat balik cara nak ingat Rhodes name. Mama eat papaya, but papa has hidden orange next door. Okay, so ingat balik yang tu. Okay, dapat? Okay, so sekarang jom kita tengok lebih lanjut berkaitan dengan alkyne. Okay, untuk alkyne, you have to remember for the first 6 members of alkyne. So, cukuplah kamu ingat sehingga 6 sahaja. Okay, untuk alkane, ingat balik video teacher yang pertama, alkane kamu kena tahu 10 first 10 members. And then untuk alkene, just 9 first members. Okay, untuk alkyne, kamu kena ingat 6. Okay, 6. Okay, so kita tengok balik, ingat balik, mama eat papaya. Mama eat papaya, bite papa. Has hidden. Okay, orange next door tak perlu. Okay, teacher kata 6 kan kat sini. Okay, so kenapa kat sini sampai hidden? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so mama tak perlulah. Okay, sebab kita bermula N-nya dengan 2. Okay, N-nya bermula dengan 2. So, ingat balik kita punya general formula CnH2n tolak 2. Dan N-nya mesti bermula dengan 2 and so on. Okay. So, cukup 6 kat situ. Sama juga macam video teacher yang pertama. Teacher nak kamu buat sehingga hidden. Sambung buat sehingga 6. 6 carbon atom yang pertama. Okay. So, kat sini, but papa has hidden. But papa 5 has 6 hidden 7. Okay, kenapa 7 pula teacher? Okay, first 6 member. Mac tak termasuk kan? Okay, so first 6 members is hidden.
Okay, so sekarang ni bagaimana kita nak namakan dan juga nak menulis molecular formula dan structural formula untuk alkyne. Okay, kita tengok. Yang pertama, contoh yang pertama, carbon atomnya adalah 2. So, namanya ethane. Okay, kenapa ethane? Okay, ini adalah roots name dia. Okay, dan ini adalah suffix dia. Okay, kenapa roots name-nya it? Sebab dia 2. It, 2 Okay, so, kita gantikan dengan 2. C2 sebab N-nya 2 kan tadi. Okey, bila N2, so C2 H2 darab 2 tolak 2. Okey, so C2 2 darab 2 4 tolak 2 2. So kita dapatlah C2H2. C2H2. So bagaimana nak lukis structural formula? Okey, kamu lukis dulu C2. Okey, cara senang lukis dulu C2. Okey, and then kamu tengok alkyne. Alkyne mempunyai kumpulan berfungsi ataupun functional group adalah triple bond. Okay, so kena buatlah 3 kat sini. Okay, 3. Okay, and then the rest, sebab C kena ada 4 ikatan. Okay, so ada lagi 1 balance kiri dan kanan. Okay, and then buatlah H kat sini. 1, 2. So, dapatlah C2H2. C2H2. So, nampaklah kat sini bahawa kita punya functional group kat sini adalah triple bond. Okay, boleh nampak Okay, and then kita tengok pula papaya prop. Ini kita punya roots name, and then I ini adalah kita punya suffix. Okay, 3. Okay, 3. So kat sini C3H2 darab 3 6 tolak 2 4. So kita dapat C3H4. C3H4. So, bagaimana nak lukis? Okay, kamu buat dulu bilangan atom C. Okay, 1, 2, 3. Okay, teacher, kat mana saya nak letak double bond? Kita nak letak sebelah A ke sebelah B, teacher, double bond? Triple bond, sorry. Kita nak letak sebelah A ke sebelah B, triple bond. Okay, so kamu boleh letak mana-mana. Okay, katakanlah kamu letak sebelah A. Okay, letak sebelah A bermaksud C yang sebelah A ini adalah C1. Okay, ini C2 dan ini adalah C3. Boleh? Okay, and then H-nya ada berapa? H-nya ada 4. Okay, berapa kita nak letak pada C1? Okay, C1 cukup kita letak 1 H sahaja. Sebab apa? Sebab sini dah ada 3. Okay, kamu tengok sini kita dah ada 3. 4. So, cukup. C mesti ada 4 ikatan sahaja. Jangan lebih. Okey, 3, 4. Okey, pada C yang kedua nak letak berapa, teacher? Okey, C yang kedua kamu jangan letak apa-apa H. Sebab apa? Sebab C yang kedua dah cukup 4. Okey, sini 3 campur 1, 4. 3 campur 1, 4. C hanya maksimum 4 sahaja. Macam orang lelaki. Maksimum boleh kahwin 4 sahaja. So, jangan lebih. Okey, lebih salah, tak sah. Okey, so 3, 4. Okey, bagaimana pula dengan C yang ketiga? Okey, C yang ketiga dia baru je ada 1 ikatan. Okey, so dia boleh tambah lagi kat sini 3. Okey, so H, H, H. Cuba kita kira H cukup tak? H4, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Okey, boleh faham? Boleh Okey, seterusnya untuk boot. Boot 4. Okey, boot 1I. Okey, boot 1I ataupun kita boleh juga tulis sebagai butane. Okey, boleh juga tulis macam ni. Okey, kenapa, teacher? 1 kat sini ada, kenapa? Okey, 1 kat sini menunjukkan kedudukan. Okey, menunjukkan kedudukan triple bond. Okey, triple bond berada pada karbon yang pertama. Okey, so sekarang C-nya 4. Okey, ataupun N-nya 4. So, bermaksud C4H. Ni. Okey, 2 darab 4 tolak 2. 4 darab 2, 8 tolak 2, 6. So, kita dapat C4H6. Okey, so kita lukis dulu C4 biji. Okey, kita lukiskan C4. 1, 2, 3, 4. Sama macam tadi. Okey, kat mana kita nak letakkan kedudukan triple bond? Okey, sebelum kita belajar dulu berkaitan dengan isomerism, kamu letak dulu kedudukan triple bond pada karbon yang pertama.
Okay, letak pada karbon yang pertama. So, bermaksud kat sini triple bond. Okay, tak perlu lagi letak pada karbon kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima, tak payah. Okay, letakkan dulu pada karbon yang pertama. Okay, kita belum lagi belajar berkaitan dengan isomerism. So, semua kita letak pada karbon yang pertama. Okay, so H dia 6. Okay, C yang pertama cukup dengan satu H sahaja sebab kita ada 3, 4. So, cukup. Okay, C yang kedua jangan letak apa-apa H. Why? Because dia dah cukup 4. 3, 4. Boleh? Okay, C yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Cukup ikatan. C yang keempat, 1, 2, 3, 4. So, cukup 4 ikatan. Okay, so sekarang ni H-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Okay, dapat lah? Faham lah? Okay, sama juga dengan papa. Okay, papa 5 kan? Okay, papa 5 bermaksud, kita tunjuk contoh untuk papa satu Okay, bermaksud N-nya adalah 5. Okay, bila N-nya 5, okay, N-nya 5, so bermaksud C5, okay, H 5 darab 2, 10. Tolak 2, 8. Okay, H 8. Okay, so bagaimana kita nak lukis? Okay, apa nama dia? Papa, pens. Okay, dia akan jadi pentine. Okay, atau kamu boleh juga tulis pent 1 time. Okay, so bagaimana kita nak lukis? Kamu lukis dulu 5 ketul C ini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, triple bond nak letak kat mana teacher? Okay, letak pada karbon yang pertama dulu. Okay, letakkan pada karbon yang pertama. Boleh? Okay, kemudian C yang pertama. Okay, C yang pertama dia dah ada 3 ikatan. So, ada lagi balance boleh letak 1. C yang kedua dah ada 3, 4. Cukup. Cukup, kita beralih kepada C yang ketiga. C yang ketiga, kita boleh letak lagi 2. C yang kedua, C yang keempat pun 2. Dan C yang terakhir boleh letak lagi 3H. Macam tu. Okay, now cuba kira. Betul tak 8? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, cukup. Boleh ha? Okay, itu adalah untuk pentine. Okay, so sekarang ni has hidden around 6 dan 7 cuba kamu buat sendiri. Ingat pesan teacher, letakkan dulu pada karbon yang pertama triple bondnya. Okay, dan kira betul-betul ikatan pada C mesti 4 sahaja. H1. Okay, so yang ni teacher nak kamu siapkan sendiri buat sampai hidden. Okay, now kita tengok pula kepada alkohol. Okay, kita tengok pula kepada homologous series yang seterusnya iaitu alkohol. Okay, actually alkohol ni banyak kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Sebagai apa? Sebagai antiseptik, dalam perfume, sebagai solvent, sebagai pelarut dan juga sebagai fuel, bahan api. So, ini adalah examples of item that are produced from the alcohol yang banyak kita guna dalam kehidupan harian kita dan sangat berguna lah. Okay, so alcohol is non-hydrocarbon. Why non? Because it has other element other than C and H. Okay, so contain carbon, hydrogen and oxygen atom. Dia mengandungi oksigen atom. Kalau untuk alkane, alkene dan alkyne dia tak ada others element, tak ada O. Okay, untuk alkohol ada O. So the functional group is hydroxyl group, OH. Hydroxyl group adalah OH. Okay, and then general formula for the alcohol is CnH2n plus Y OH. Nampak kat sini ada functional group iaitu OH, and then N-nya bermula dengan 1, 2 dan 3 and so on lah. Okay, ni contoh bagi structural formula of C3H7OH. Okay, C3 bermaksud ada 1, 2, 3. Kemudian H-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kemudian ada OH. Okay, nampak OH. Okay, OH kat sinilah merupakan functional group. Merupakan functional group bagi alkohol. OH. Okay, ini adalah model lah. Okay, so kita tengok lebih lanjut berkaitan dengan alkohol. First, kita tulis dulu general formula CnH2n tambah 1OH. Dan N-nya bermula dengan 1, 2 and so on. Okay. So, let's say contoh kita ada third members N-nya adalah 3. Okay. So, kalau N-nya 3, okay, N-nya 3, C3H2 darab 3 tambah 1. OH.
So, kita akan dapat apa? C3, 3 darab 2, 6 tambah 1, 7 OH. Okay, so, kita akan dapat yang ni lah. Okay, and then naming the straight chain alcohol according to the IUPAC nomenclature. Okay, so cara kita nak namakan mestilah berdasarkan kepada sistem IUPAC. Okay, determine the, bagaimana tu? Okay, first determine the number of carbon atom in the longest chain containing the hydroxyl group. Okay, first kita tengok dulu yang longest, yang terpanjang berapa? Okay, yang terpanjang 3 lah tadi. Okay, C1, C2, C3 yang mengandungi OH. Okay, and then Mama eat papaya. Prop. Betul tak? Prop. Okay, 3 prop kan? Okay, so propane. Okay, kita gantikan replace E ending from the alkane name with the ol. Okay, kita gantikan propane. Kita ambil propane dulu. Bagi kumpulan homologous series alkane. And then kita gantikan E ini dengan ol. Gantikan E itu dengan ol. So, apa namanya? Bila kita ganti. Okay, propane. So, bila kita ganti, kita akan dapat propanol. Propane, kita akan dapat propanol. So, kalau contoh lain, dia ada butane. Katakanlah butane. Okey, butane, kamu gantikan E ini dengan ol. Gantikan dengan ol. So, kita akan dapat butanol. Okey, boleh? Okey, apa lagi? Contoh lain. Okey, katakanlah kita ada pentane. Okey, pentane. Kamu gantikan E ini dengan ol. Okay, so, kita akan dapat pentanol. Pentanol. Okay, ambil asalnya daripada alkane. Kemudian kamu gantikan E tadi dengan ol. Gantikan E dengan ol. OL. Okay, kemudian kita tengok kesalahan yang biasa yang dilakukan oleh murid ataupun pelajar dalam melukis structural formula untuk alkohol adalah, okay, kamu tengok perbandingan antara structural formula A dengan structural formula B. Okay, structural formula A dengan structural formula B nampak macam sama, rupanya salah. Okay, kat mana salah? Okay, kita tengok yang salah dulu. Okay, kenapa salah untuk structural formula B ni? Okay, kamu perhatikan kat sini. Ikatan pada C tu dia terikat pada H. Nampak tak? Dia terikat pada H. Okay. Kemudian O ni pula terikat pada H. Jadi H ni ada berapa ikatan? Sampai 2. Salah. H should be ada berapa sahaja? H, cikgu dah pesan dah. H mesti ada 1 sahaja. So, bila kita lukis balik yang ni. Kalau kamu tengok, bila kita lukis balik, dia seolah-olah H terikat pula dengan O macam tu. Salahlah. Sedangkan H hanya ada 1 ikatan sahaja. Kan teacher bagi tahu dah. Kalau C kena ada 4 ikatan. Kalau H kena ada 1 sahaja. So O kena ada berapa teacher? O kena ada 2 ikatan. So kat sini O ada 1 sahaja. So salah. Okay, kita tengok yang betul bagaimana. Okay, yang betul nampak tak kat sini C terikat dengan O dan O terikat dengan H. So cukuplah O mempunyai 2 ikatan. Okay, kalau teacher lukis balik. C, okay, O, nampak dia terikat dengan O tu. Okay, and then H. Nampak tak perbezaan dia tu? Okay, so yang the rest ni H lah. Okay, so kita nampak kat sini bagaimana? Kita nampak kat sini di mana C terikat dengan O and then O terikat dengan H. So, menunjukkan bahawa O mempunyai 2 ikatan. Manakala H 1 dan C 4. Okay, ini adalah kesalahan biasa yang dilakukan oleh pelajar. Saya harap kamu tak buat kesalahan yang sama lah. Okay, should be kena ingat C ni kena straight to the O. Tak boleh straight to the H. Salah. Okay, get it? Okay, and then kita tengok lagi bagaimana kita nak menamakan, nak melukis dan nak membuat structural formula ni untuk alkohol. Okay, let's say kita ada carbon atom 1. Okay, 1 is methanol. Okay, 1 is methanol. Teacher, bagaimana teacher nak namakan methanol? Tadi dah lupa. Okay, ingat balik, kita ambil balik nama asal bagi methane. Kumpulan alkane methane. Methane. And then kita replacekan E. Okay, kita replacekan E ini. Replacekan dengan apa? Okay, kita replacekan dengan ol. Kita replacekan dengan ol. So, kita dapatlah methanol.
Metanol. Ingat tu. So, kita akan dapat metanol. Okay, so bagaimana pula dengan 2, teacher? Okay, 2 pun sama. Okay, asalnya adalah ethane. Asalnya adalah ethane. So, kita replacekan E ini. Okay, kita replacekan E ni. Okay, dengan ol. Kita replacekan E dengan ol. So, kita akan dapat etanol. Dapat? So, kita akan dapat etanol. Okay, saya harap kamu dah faham ini. Okay, so kita tengok molecular formula. Okay, molecular formula untuk C1 adalah CH3OH. Macam mana tu, teacher? Sebab tu teacher kata kamu kena ingat general formula. Okay, CnH2n tambah 1OH. Okay, so bila 2 kat sini, 2 kat sini bermaksud 2C2H5 2 darab 2 4 tambah 1 5 and then OH. Okey, dapatlah. Okey, so bagaimana pula dengan structural formula? Okey, structural formula C buat C. Okey, kemudian H ada 3. 1 2 3. OH, letakkan OH. Macam tu sahaja. Okey, bagaimana pula dengan yang ni? Okey, buat dulu C-nya 2. 1 2. Mesti buat C dulu. Okey, mesti kamu kena buat C dulu. Okey, and then ada H-nya ada 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, letakkan OH. Nampak betul-betul macam mana cara teacher lukis? O ini terikat pada ikatan. Bukannya H. Salah kalau kamu lukis macam ni. Nampak macam sama je. Okey, tapi salah. Okey, salah kalau kamu lukis macam ni. Okey, kamu buat HO. Ho. Salah Kenapa? Sebab C terikat pada H, H terikat pada O. Sedangkan H kena ada satu ikatan saja. So, salah. Okay, tengok betul-betul. Okay, so the rest ini adalah H. Okay, dapat Okay, ni pun teacher nak kamu salin dalam buku. Okay, kemudian sama juga dengan propanol ataupun propan 1-ol. Okay, sama juga. Okay, untuk propanol. Okay, ingat balik propanol asalnya adalah propane. So, gantikan E ini dengan ol. So, kita dapat propanol. Okay, C3H7OH bila kita masukkan nilai N ini ke dalam general formula. CnH2n tambah 1OH. Okay, so 3. C1, C2, C3. Okay, buat straight line macam tu. Okay, H-nya 7, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kemudian OH letakkan pada karbon yang pertama. Okay, sorry, kat sini C1, C2, C3. Letakkan pada karbon yang pertama. Okay, so kat sini kalau kamu nampak propane 1-ol. Propane 1-ol. So, 1 kat sini menunjukkan kedudukan OH. Kedudukan OH. Teacher, boleh tak kalau saya nak letak OH ni pada karbon yang kedua? Boleh. Tapi itu di bawah tajuk isomerism. Untuk hari ini, untuk video kali ini, cukup kamu tahu dulu OH ni berada pada kedudukan karbon yang pertama. So, that's why namanya propane 1-ol. Kalau kamu letak pada kedudukan karbon yang kedua, dia akan jadi propane 2-ol. Propane 2-ol. So, dia bukan nama propane 1-ol lah. Dia akan jadi propane 2-ol. Sebab apa? Sebab OH-nya berada pada kedudukan karbon yang kedua. So, kena tengok betul-betul dekat situ. Okay. Kemudian, kita tengok but. Okay, butanol. Okay, butanol asalnya adalah butane. Butane. So, kita gantikan E ini dengan ol. So, kita akan dapat butanol. But, mama eat papaya bite. Mama eat papaya bite. Bite 4. Okey, 4. So, C-nya adalah 4. C4. H9OH bila kita masukkan dalam general formula. Okey, so 4. So, kita dapatlah C1, 2, 3, 4. C4. Okey, betul tak? H-nya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, betul Okey, kemudian OH berada pada kedudukan karbon yang pertama. Kedudukan karbon yang pertama, why? Because butan 1-ol. 1 kat sini menunjukkan kedudukan OH pada karbon yang pertama. Nampak? Okey, so itu adalah berkaitan dengan alkohol. Ini cikgu nak kamu salin dalam buku. Salin dalam buku. Okey, sekarang ni kita tengok
untuk carboxylic acid. Okay, yang terakhir kita tengok untuk carboxylic acid. So, untuk carboxylic acid merupakan non-hydrocarbon. Why? Because it contain hydrogen, carbon and oxygen atom. So, that's why dia merupakan non-hydrocarbon. Dan functional groupnya adalah carboxyl, iaitu COOH. Alkohol hydroxyl. Carboxylic acid, carboxyl, iaitu COOH. Ini menunjukkan ikatan. Okay, general formula untuk carboxylic acid adalah CnH2n tambah 1 COOH. Dan N-nya, tengok N bermula dengan kosong. 0, 1, 2, 3 and so on. Boleh? Okay, kemudian structural formula untuk carboxylic acid adalah, nampak kat sini, kalau C-nya 1 ni. C-nya 1, ni nampak dia punya ni. Okay, kan tadi teacher kata kumpulan hidroksil macam ni kan. Tapi kalau kita pecahkan dia, kalau kita lukis dia, okay, actually double bond OH. Okay, kenapa macam tu teacher? Okay, sebab ingat balik, O mesti ada 2 ikatan. O mesti ada 2 ikatan kan teacher kan? Okay, O ada 2 ikatan dan H ada 1 sahaja. Jadi kalau kita pecah, dia akan dapat macam ni lah. Okay, O ada 2, O ada 2 ikatan, H ada 1 sahaja ikatan. Manakala C macam biasa ada 4, 2, 3, 4. Okay, dapat Okay, seterusnya. Okay, ini adalah model of molecule carboxylic acid. Okay, so seterusnya kita sambung kepada bagaimana nak menamakan carboxylic acid. Okay, naming of carboxylic acid also according to the IUPAC nomenclature. Macam biasalah. Okay, so determine the number of carbon atom and state the corresponding of alkene name. Sama juga macam tadi. Kita letakkan dulu kumpulan alkene. Okay, and then kita gantikan E ini dengan oic acid. Okay, kita gantikan dengan oic. Kalau alkohol tadi, E kita gantikan dengan oil. Okay, yang ni kita gantikan dengan oic. Oic. Okay, contoh molecular formula for the HCOOH, di mana number of carbon atom is 1. Okay, so the corresponding name for the alkane is methane. Betul? Methane kan? Mama. So, methane. Okay, so the name for the HCOOH, sekiranya dia acid, HCOOH ini, dia akan jadi methanoic acid. Methanoic acid. So, kamu nampak dengan jelas kat sini, E telah digantikan dengan oic acid. Okay, E telah digantikan dengan oic acid. Methane. So, kita gantikan E ini dengan oic acid. Dengan oic acid. Menyebabkan nama dia dah jadi methanoic acid. Methanoic acid. Boleh? Okay, katakanlah contoh yang kedua. Kita ada alkane name-nya adalah ethane. Kenapa ethane? Sebab C2. Mama eat. Eat 2 kan? Okay, so ethane kita gantikan dengan oic acid. So, dia akan jadi ethanoic acid. Okay, teacher, macam mana kalau propane? Okay, bagaimana pula kalau contohnya 3? Okay, 3 propane, betul? Propane. Okay, propane. So, kita gantikan E ini dengan oic acid. Okay, so kita akan dapat apa? Propanoic acid. Propanoic acid. Nampak kat sini. So, kita gantikan E ni dengan oic acid. Okay, boleh? Okay, jom kita tengok lebih lanjut berkaitan dengan carboxylic acid. Okay, now kita tengok untuk carboxylic acid. Okay, tulis dulu general formula CnH2n tambah 1 COOH. Okay, let's say kita ada N-nya kosong. Okay, bila N-nya kosong, kamu buat C kosong. H, 2 darab kosong. Okay, kemudian tambah 1 COOH. Okay, tengok. Bila C kosong bermaksud kosong darab dengan C. Tak ada apa-apa lah kan? Sebab tu dia tak ada C kat depan. Okay, kemudian 2 darab kosong, kosong. Tambah 1 H. Sebab tu kita akan dapat H. C tak tulis dah lah. Okay, kemudian COOH. Sebab tu kita akan dapat HCOOH. Okay, so bila kita lukis structural formula, kamu buat H, terikat pada C, terikat pula pada double bond O, terikat pada OH. Terikat pada OH. Teacher, boleh ke kita buat macam ni? Ataupun kita nak kena asingkan sesuatu macam ni? Okay, so kamu asingkan pun boleh ataupun terus buat macam tu. COOH. Dapat?
Okey, itu adalah untuk methanoic acid. Teacher, kenapa methanoic acid? Lupa dah pula. Okey, asalnya methane, mamaid. Okey, asalnya methane. Kenapa methane? Sebab C-nya ada 1. C-nya ada 1. Okey, bila C-nya ada 1, methane, mama. Okey, so gantikan E ini dengan oic acid. Gantikan E ini dengan oic acid. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kamu jangan tengok macam ni O dia 1, mamaid. Mama bermula dengan 1 kan? Okey, so tengok kat sini C1. Okey, seterusnya tengok ethanoic acid. Okey, ethanoic acid. Okey, kenapa mamaid bermaksud C dia ada 2 walaupun N-nya kat sini 1 tetapi C-nya 2. Okey, cuba kita masukkan kat sini dalam general formula. Kita masukkan dalam general formula C1H2 darab 1 tambah 1 COOH. Okay, so kita akan dapat CH2 darab 1 2 tambah 1 3 COOH. Walaupun N-nya 1 tetapi C-nya ada 2. That's why kita sebut X. Mamaid. So asalnya adalah ethane. And then kita gantikan E ini dengan oic acid. Kita gantikan dengan oic acid. Ethanoic acid. Okay, dapat? Okay, so bila kita lukis. Okay, ini adalah molecular formula. So bila kita lukis C-nya. Okay, 1, 2. Ni 1, 2. Okay, kemudian double bond OH. Okay, lepas tu H-nya ada 3. H-nya ada 3. So, kita dapat macam ni lah. Structural formula. Okay, dapat Okay, seterusnya. Contoh lain. Katakanlah kita ada N-nya 2. Okay, bila N2, kenapa dia prop? Mamaid, papaya. Should be 3 kan? Sebab C-nya ada 3. Kita tengok pada bilangan C tau. C-nya ada 3. Kita kira sekali dengan C yang ada pada COOH. Okay, so kalau N-nya 2, C2H2 darab 2 tambah 1 COOH. Okay, so kita akan dapat C2, 2 darab 2. 2 tambah 1, 5 COOH. So, sekarang ni C-nya ada 2 tambah 1, 3. So, that's why namanya adalah propanoic acid. Propanoic acid. Okay, dapat So, kita dapat propanoic acid. Okay, so structural formula. Okay, structural formula ni C1, C2, C3. Kita lukis dulu. C1, 2, 3. Okay, and then kat sini ada 3. Sini ada 2. Okay, lepas tu kat sini jangan lupa OH. Okay, dapat Okay, samalah juga dengan butanoic acid. Butanoic acid N-nya 3. Tetapi kenapa namanya but? Sebab C-nya ada 4. C-nya ada 4. Okay, boleh? Okay, so itu adalah berkaitan dengan alkyne, alkohol dan juga carboxylic acid. Okay, kenapa ester teacher tak bincang? Okay, ester merupakan hasil tindak balas antara alkohol dan juga carboxylic acid. Okey, yang tu kita akan belajar di bawah sifat kimia. Okey, chemical properties for the alcohol and carboxylic acid. Okey, so bila dia bertindak balas dia akan menghasilkan ester. Okey, so sebagai rumusan untuk video pada kali ini, tengok modul yang teacher dah bagi pada kamu. Ini merupakan tips SPM berkaitan dengan homologous series. Okay, so ingat balik number of atoms, mama, eat, papaya, but papa has hidden orange next door. Okay, so apa yang penting kat sini yang kamu kena ketahui di bawah homologous series ini adalah hidrokarbon. Okay, hidrokarbon yang terlibat ataupun homologous series yang ada di bawah hidrokarbon adalah alkane, alkene dan alkyne. Okay, kenapa hidrokarbon? Sebab dia hanya ada H dan C sahaja. Okay, seterusnya. Okay, untuk homologous series di bawah non-hidrokarbon, kita ada alcohol, carboxylic acid and ester. Why? Because it has other elements like O. Dia ada elemen-elemen lain. H, C dan juga O. Okay, dapat. Okay, kemudian apa lagi yang penting yang kat sini yang kamu kena ketahui adalah dari segi functional group.
Okay, functional group untuk alkane is single bond, ikatan tunggal. Alkene, double bond. Alkyne, triple bond. Alcohol, hydroxyl. Carboxylic acid, carboxyl. And then ester, carboxylate. Okay, so ini kamu kena tahulah functional group for each homologous series. Okay, and then ini sangat penting juga, iaitu berkaitan dengan general formula. Wajib kena ingat general formula for each homologous series. Okay, we have CnH2n plus 2 for the alkane, CnH2n for alkene, CnH2n tolak 2 untuk alkyne, alcohol CnH2n plus 1 OH, carboxylic acid CnH2n plus 1 COOH. And then for the ester, okay, ester nanti kita akan belajar lebih lanjut sebab dia gabungan daripada alkohol dan carboxylic acid. Kenapa teacher buat AS kat sini? AS ini menunjukkan daripada acid. Al ini daripada alkohol. Nanti teacher explain more for the next video. Okay? Okay, and then kalau soalan minta kamu tuliskan general formula, kamu jangan tulis kamu jangan tulis yang ni and dia ni. Sebab kalau salah, automatic kamu tak dapat markah. Okay, so should be tak payah tulis. Okay, let's say soalan tanya, write the general formula for the alkyne. Contoh. Okay, kamu pun buatlah for the alkyne CnH2n tolak 2. Okay, dah betul dah. Tetapi tiba-tiba kamu buat N-nya tersalah sebab kamu lupa. N-nya bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan N-nya bermula dengan 2. Okay, so kamu tersalah kat sini, automatic jawapan kamu akan salah. Okay, so tak dapat markah. Nak selamat, kamu jangan tulis nilai N. Kamu just tulis CnH2n tolak 2. Tulis ni je. Okay, tak perlu tulis nilai N. Boleh untuk soalan peperiksaan nanti. Okay, kemudian, okay, apa lagi yang kamu kena tahu sebagai rumusan pada hari ini? Okay, tengok name of molecule. Okay, namakan molekul. Okay, kita dah belajar tadi bagaimana nak namakan ethane, ethene, ethyne, ethanol, ethanoic acid, and ethyl ethanoate for the ester. Okay, and then molecular formula. Okay, molecular formula ni kita tulis. Okay, kita tulis molecular formula. Okay, yang ni teacher ambil perbandingan bagi C. Teacher ambil contoh bagi C yang sama. Semua mempunyai C2. Okay, C2 Okay, so kat sini C2H6 bagi ethane. C2H4 bagi ethene, C2H2 bagi ethyne, ethanol C2H5OH, ethanoic acid CH3COOH. So still ada C-nya 2. Okay, and then untuk ester special sikit CH3COO, C2H5. Why? Nanti tengok, sabar, nantikan video teacher yang seterusnya. Okay, and then kalau dia minta structural formula. Okay, kalau dia minta structural formula bermaksud kamu kena lukis. Structural formula ni kena lukis lah. Okay, C ada 2 kan? So, kena lukis C2. H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat? Okay, kemudian untuk ethene, C2 kan? Okay, disebabkan ethene ini mempunyai kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsinya adalah double bond. So, nampak double bond dekat sini. So, H-nya ada 4. Okay, H 4. Okay, dapat Okay, kemudian untuk ethyne kumpulan berfungsinya triple. Okay, triple bond. So, C-nya 2, H-nya cukup 2 sahaja. Sebab C mesti 4 ikatan sahaja. Okay, kemudian untuk alkohol. Alkohol C2 kan? C2, H5, 1, 2, 3, 4, 5. And then OH. Kenapa OH? Because OH is the functional group for the alcohol. Okay, and then sama juga dengan carboxylic acid. Okay, carboxylic acid C2. Okay, C2 and then H-nya 3. 1, 2, 3. Ada OOH. OOH. Okay, nampak Okay, untuk ester nanti teacher explain more for the next video. Okay, so teacher harap kamu faham bagaimana nak membezakan antara homologous series alkane, alkene, alkyne, alcohol and carboxylic acid. Okay, so ini adalah rumusan bagi video teacher part 1 and part 2. So, tengok balik modul yang teacher dah bagi. Okay, yang ni soalan number 2. Okay, for the soalan number 2, write the name and molecular formula for each homologous series. Okay, yang ni teacher nak kamu lengkapkan. Okay, teacher nak kamu lengkapkan sebagai kesimpulan untuk video teacher part 1 and part 2. Okay, cuba lengkapkan. Kalau tak faham, tengok balik video teacher. Okay, yang ni, kenapa teacher slash yang ni? Okay, teacher slash bermaksud dia tak wujud. So, tak perlu buat.
Okay, tak perlu buat lah. Kenapa? Sebab, okay, n-nya bermula dengan 2. Okay, n-nya bermula dengan 2. So, kalau n-nya bermula dengan 2, so tak adalah kat sini. Okay, tak adalah methane ni. Methane ni 1 je. So, terus kita ambil X. So, tak payah buat yang tu Okay, so cuba lengkapkan modul ini dan juga 3.1. Okay, draw the structural formula for each homologous series as follows. Okay, so yang ni pun sama. Cuba lengkapkan tapi kamu tinggalkan dulu kotak yang Esther punya ni. Okay, tinggalkan dulu. Tak perlu buat lagi. Yang ni nanti tunggu next video teacher. Okay, boleh ha? Okay, so teacher rasa itu sahaja untuk kali ini. Teacher harap video teacher kali ini boleh memberi manfaat kepada kamu semua. Okay, so kalau kamu rasa video teacher ni dapat memberi manfaat, jangan lupa tekan like and subscribe. Okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next video.